أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni saya menggantikan kuliah ustaz yang berkeuzuran tidak dapat hadir untuk menyampaikan kuliah. Jadi saya dihubungi untuk menggantikan tempat ustaz, dan kuliah yang saya nak sampaikan ini, saya tanya nak sampaikan apa dia. Kemudian yang menghubungi saya, dia kata terpulanglah buat kuliah umum. Jadi saya cadang pada malam ini kita sama-sama mentadabbur surah yang kita baca setiap hari tak kurang daripada 17 kali sepatutnya. Surah-surah yang dinamakan sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Surah yang sepatutnya semua orang Islam kena hafal. Dan kita semua yang daripada lahir-lahir sebagai orang Islam sampailah sekarang sudah pasti kita menghafal surah ni. Dan mungkin kita juga memahami makna surah ni, dan mungkin ada yang kita tak berapa nak ingat sangat makna surah ni disebabkan lidah kita lidah orang Melayu. Kita hafal Quran, hafal beberapa surah daripada Quran, tapi ayat-ayat yang kita hafal tu berapa banyak yang kita faham makna dia secara harfiahnya. Tu tak masuk kepada tafsir ataupun tadabburnya lagi. Ayat yang kita baca, yang kita faham tu, apa yang tersirat di sebalik yang terkandung di dalam surah tersebut. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sama-sama mentadabbur surah Al-Fatihah, surah yang menjadi rukun dalam solat. Tak sah solat kalau tidak kita baca surah Al-Fatihah.
tak sah solat kita, dia jadi rukun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan tadabbur ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mahu mentadabbur Al-Quran. Tadabbur tu dengan makna kita baca, kita usaha untuk faham dan kita fikir apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan dalam Al-Quran ni. Tanggungjawab kita sebagai umat yang mewarisi dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena jaga sungguh-sungguh. Antara cara kita menjaganya adalah kita kena baca. Selepas kita boleh baca, kita kena faham. Selepas kita faham, usaha untuk nak amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Itu menjadi tanggungjawab kita, umat yang diwarisi, yang Allah Subhanahu wa taala wariskan Al-Quran, kitabullah kepada kita. Kita tak nak menjadi umat yang mempersia-siakan kitabullah, kitab yang Allah taala turunkan kepadanya, kepada umat tersebut sebagaimana umat kaum yang terdahulu. Jadi kita mula dengan surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dikira sebagai ayat yang pertama. Kalau dalam tafsir An-Nasafi menyebut bahawa dia perbezaan ataupun ikhtilaf mengenai adakah Bismillahirrahmanirrahim ini ayat daripada surah Fatihah ataupun bukan. Itu adalah perbahasan qiraat, bukan perbahasan mazhab fiqh. Dalam perbahasan qiraat, kita baca Al-Quran ikut qiraat Hafs an Asim. Qiraat yang kita baca ni, qiraat tu apa? Qiraat tu cara bacaan Quran. Yang kita baca sekarang ni qiraat yang namanya Imam Hafs, diambil daripada gurunya nama Imam Asim, dan gurunya Asim tu diambil sampai semua ni datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya direka-reka ataupun imam qiraat ni daripada pandai buat qiraat, bukan. Semua ni diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haf, Asim ambil daripada guru dia, sanad dia sampai kepada sahabat tabi'in, sahabat sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada qiraat, ada sebahagian negara dia tak baca qiraat Hafs an Asim. Dia baca qiraat Warash. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Morocco Maghribi, ataupun ada tuan-tuan, perempuan ataupun anak yang pernah belajar dekat Morocco, orang Maghribi, dia baca Quran, dia tak baca macam qiraat yang kita baca, sebab dia baca guna qiraat Warash an Nafi'. Qiraat Warash, dia ada cara baca dia. Dan sebab kenapa Morocco dia tak ikut negara umat Islam yang lain, baca ikut qiraat Hafs an Asim ni, dari sudut sejarah ada disebabkan Morocco ni dia tak berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah, negara Uthmaniyah Turki. Dan negara umat Islam yang lain semua pernah bernaung di bawah negara Uthmaniyah, termasuklah kita di Nusantara ni, negara tanah Melayu ni di Nusantara, pernah bernaung di bawah negara Uthmaniyah. Dan Uthmaniyah pernah mengeluarkan satu arahan untuk menyelaraskan qiraat semua yang berada di bawah negara Uthmaniyah baca ikut Hafs an Asim. Sebab tu kita baca cara yang kita baca lah ni. Tapi Morocco tidak, sebab Morocco pada waktu tu dia tak berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah, jadi dia baca ikut qiraat Warash. Itu cerita sikit tentang qiraat. Dan dalam qiraat, dalam ilmu qiraat ni, yang tu khusus untuk pengajian Al-Quran. Kalau qiraat Hafs an Asim dibaca Bismillahirrahmanirrahim ni termasuk dalam surah Fatihah. Tapi ada sebahagian qiraat Bismillahirrahmanirrahim ni tidak dihitung sebagai satu ayat daripada surah Fatihah. Dalam tafsir Nasafi dia sebut gitu.
ikhtilaf, perbezaan mengenai adakah surah ataupun bismillahirrahmanirrahim ni ayat daripada surah Fatihah ataupun tidak, itu adalah permasalahan qiraat. Dan imam-imam fiqh ni, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, semua mereka ni baca Al-Quran ikut imam-imam qiraat. Imam di Madinah, Imam Malik dia duduk di Madinah, dan qiraat orang Madinah mereka baca qiraat Nafi', tu Warash an Nafi', satu lagi Qalun an Nafi'. Sebab tu kita tengok pergi dekat sebahagian negara, mereka baca Quran tapi mereka baca mula dengan Alhamdulillah dulu. Sepatutnya ini adalah masalah qiraat, tapi dia dah jadi masuk dalam perbahasan fiqh. Asalnya dalam tafsir Nasafi disebut yang mengaji takhasus qiraat pun dia akan belajar perkara ni, perbezaan ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun dalam surah. Kita baca tafsir, setengah tafsir ada sebut ayat, sebagai contoh satu surah ni, ayat ada pendapat mengatakan ayat dia banyak sekian, pendapat yang lain mengatakan ayat dia banyak sekian. Perbezaan tu disebabkan oleh perbezaan qiraat. Tu tokohnya ilmu agama ni luas. Ilmu agama ni luas. Jadi tu. Bismillahirrahmanirrahim dalam qiraat Hafs an Nafi', dan menjadi amalan kita dalam mazhab Syafi'i, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca secara jahar, secara kuat. Kalau di tempat yang lain, pergi dekat Mekah, pergi dekat Madinah ataupun pergi dekat sebahagian negara yang lain, imam angkat takbir Allahu Akbar, terus Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun mereka baca qiraat Hafs an Asim, tapi disebabkan mereka ikut imam mazhab mereka, jadi tak dijaharkan, tak dikuatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ba dengan, ba. Kalau ngaji nahu dia huruf jar, min ila an ala fi rubaba kaflam, makna dengan. Lepas tu ismi, dengan nama Allah Ta'ala, Ar-Rahman, yang sifatnya yang belas kasihan. Setengah tafsir dia tulis yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dan mengaji ilmu nahu, bila datang huruf jar dia ada ta'alluq, dia dipanggil, maknanya dengan nama Allah. Maksudnya apa? Dengan apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim ni dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, dia ada dipanggil ta'alluq. Dalam bahasa Melayu tak tahu nak terjemah macam mana. Kalau nahu dia sebut ta'alluq, maknanya dia mesti ada dengan perbuatan. Huruf jar ni dia datang mesti ada dengan perbuatan. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni, dia tengok kita sedang buat apa dia. Kalau nak makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya akulu Bismillahirrahmanirrahim, saya makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak menulis, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya aktubu Bismillahirrahmanirrahim, aku tulis dengan nama Allah yang maha pemurah. Tu maknanya. Dia tengok pada setiap perbuatan kita, kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita nak buat apa dia. Bila sebut Bismillah, saya buat perkara tu dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dalam satu hadis, kullu amrin fi balin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Dan hadis ni dinilai sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif ni boleh kita amalkan sebagai fadilat amal. Hadis dhaif ni bukan makna kita kena buang macam mana hadis maudhu'. Hadis maudhu' yang kita kena berhati-hati. Hadis maudhu', apa makna maudhu'? Maudhu' ni makna palsu. Macam mana boleh tahu palsu? Yang mengaji bidang hadis dia tahu macam mana nak beza melalui jalan sanad, melalui jalan secara teknikal. Kalau duduk ngaji takhasus bidang hadis, dia akan belajar tentang nak kenal hadis ni sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Jadi itu cerita panjang. Maknanya kalau hadis maudhu', yang tu jangan kita riwayatkan. Kalau kita sebut, kita kena kata hadis ini adalah hadis maudhu'. Tidak halal untuk nak nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meriwayatkan hadis ni dia perlu berhati-hati.
Disebabkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang darjat mutawatir. Mutawatir ni makna dia lagi tinggi lagi daripada sahih. Inna kidban alayya laisa ka kidbi ala ahadikum. Waman inna kidban alayya laisa ka kidbi ala ahadikum. Atau kama qal, tak ingat dia punya ni, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta guna nama aku tak sama dengan berdusta guna nama orang lain. Wa man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong guna nama aku dengan secara sengaja, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong guna nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia carilah tempat duduk dia dalam neraka. Atas sebab itulah ulama ni dia cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Dinyatakan kalau hadis ni sahih, dinyatakan status dia hadis ni sahih. Hasan bawah sikit daripada sahih boleh pakai, tapi dia tak capai darjat sahih, dia ujah di bawah sikit, tapi masih lagi boleh diguna hadis hasan ni dalam hukum, jadikan sumber hukum. Hadis dhaif dia bawah lagi, tapi tak dibuang terus sebab dia ada hadis dhaif ni masih lagi boleh dipakai. Maknanya kalau ada beberapa hadis dhaif dia menyokong jalan itu, dia boleh dikuatkan sehingga menjadi hasan li ghairihi, boleh dijadikan hujah. Dan ulama menyebut hadis dhaif ni boleh diamalkan dengan syarat-syarat yang tertentu, boleh diamalkan. Kalau hadis maudhu' jangan kita riwayatkan. Kita tahu hadis tu hadis maudhu', tak usah cerita, tak usah bagi tahu. Kalau bagi tahu, kita nyatakan hadis ni adalah hadis palsu, hadis maudhu'. Sebab hadis Nabi tadi Nabi sebut, bohong guna Nabi, guna nama Nabi bukan seperti bohong guna nama orang lain. Sebab apa yang qala Rasulullah tu dia jadi syariat, dia jadi agama. Kalau bohong guna nama orang lain, dia tak ada apa dah. Tapi berbohong, berdusta guna nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi agama. Dia akan jadi, sebab sumber Islam ni adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu Nabi kata siapa yang bohong guna nama Rasulullah SAW, dia carilah tempat dalam neraka. Jadi sebab itulah umat perlu berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Balik pada hadis tentang bismillah tadi. Kullu amrin dhibalin, setiap perkara yang dhibalin ni makna yang penting. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terputus. Dalam tafsiran terputus berkat dia. Jadi makna setiap perkara yang penting kita baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan yang kita buat, maknanya macam tadilah disebut tentang ta'alluq ba tadi. Kita makan bismillahirrahmanirrahim, saya makan dengan nama Allah, saya membaca dengan nama Allah, saya mulakan satu perkara dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabb, Tuhan yang mentadbir, Al-Alamin, sekalian alam. Alhamdulillah, segala puji, semuanya kita puji orang ke, orang puji kita ke apa ke, yang tu tak mutlak. Pujian yang mutlak semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji, seseorang puji manusia ni ada yang puji ikhlas, ada yang puji tak ikhlas. Tapi pujian bila dipuji itu mula rasa kembang, rasa seronok. Tapi bila baca alhamdulillah, kita tahu rupanya orang puji ini bukan milik kita. Kita kena angkat pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Untuk kita ni bukan makhluk yang layak dengan sebenarnya untuk dipuji. Puji-pujian ni hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Allah ni siapa dia? Rabb. Bahasa Melayu Rabbun pun terjemah Tuhan, Ilah pun terjemah Tuhan juga. Itu la ilaha illallah, tiada Tuhan, la tiada ilah Tuhan, illa melainkan Allah. Ilah pun Allah, Rabb pun Allah juga. Apa beza ilah dengan
Rabb. Tu makna menunjukkan bahasa Melayu ni dia tak cukup untuk nak terjemahkan. Dia tak cukup. Sebab tu jadi perbahasan, adakah Quran ni boleh diterjemahkan? Jadi perbahasan di kalangan ulama, adakah Al-Quran ni boleh diterjemahkan? Sebab banyak perkataan dalam Quran yang tak mampu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dia tak jumpa dia punya mufradat ataupun dia punya kalimah, dia punya perkataan yang sebanding, yang sesuai makna dia. Jadi terjemahan yang dibuat adalah, dia bukan terjemahan harfiah, tapi nak bagi kita mudah faham Al-Quran ni apa makna dia. Dipanggil takrib al-ma'ani. Dia bagi mudah kita faham. Kalau tak, kita yang bukan lidah Arab ni, bukan orang Arab ni, macam mana kita nak faham Al-Quran? Jadi itu terjemahan yang dibuat. Walaupun itulah setakat kemampuan yang mampu diterjemahkan Al-Quran. Walaupun dia tak memenuhi 100% terjemahan ni, tapi dia nak membantu kita untuk faham Al-Quran. Jadi ilah ni makna Tuhan yang disembah, Rabb ni makna Tuhan yang mentadbir. Tuhan juga Rabb, tapi dia mentadbir, yang mengurus. Al-alamin, sekalian alam. Al-aam, bahasa Melayu pun kata alam. Al-alamin dia jamak plural, al-alamin. Dan maksud alam itu adalah kullu ma siwallah, semua, setiap perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan sebagai alam. Mudah ceritanya makhluk lah. Dia ni alam ataupun ni semua alam ni dia ada makhluk, satu lagi pencipta makhluk dipanggil sebagai khaliq. Jadi alam ni kullu ma siwallah, alam ni makhluk, semua benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tu Tuhan. Jadi sebab itulah maknanya Islam ni dia menolak penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Konsep akidah dalam Islam ni cukup mudah untuk difahami. Konsep akidah dalam Islam, semua benda yang kita nampak, semua benda yang terlintas di fikiran kita, itu adalah makhluk, itu adalah alam. Allah Subhanahu wa taala ni benda ataupun sesuatu yang luar daripada jangkauan pemikiran. Sebab Allah taala bersifat khaliq. Kalau dalam agama lain, penyembahan berhala, penyembahan manusia. Sedangkan berhala, batu tu adalah makhluk. Manusia yang dipertuhankan, manusia itu adalah makhluk. Yang kita sembah, yang layak menjadi Tuhan siapa dia? Khaliq, pencipta. Dalam tauhid mungkin kita ada belajar tentang alam ni, tentang penciptaan, tentang khaliq ni. Dalam hadis Nabi pun ada disebut, syaitan ni dia sentiasa masukkan was-was dalam hati manusia ni. Siapa yang jadikan ini, siapa yang jadikan ini, kita akan jawab Allah. Allah Ta'ala yang jadikan alam ni. Syaitan bisik, siapa yang jadikan Allah? Sampai ke satu tahap, kalau Allah Ta'ala yang menjadikan alam ni, siapa yang jadikan Allah? Jadi jawapannya adalah, kalau Allah Ta'ala dijadikan, maka Allah Ta'ala tu bukan khaliq. Allah Ta'ala jadi makhluk. Yang menjadikan Allah Ta'ala tu yang namanya khaliq. Lepas tu siapa yang jadikan khaliq tu pula? Dia jadi tasalsul. Maknanya dia jadi berterusan macam tu, tak ada penghujung. Jadi Allah Ta'ala tu sifatnya khaliq, sifatnya mencipta. Dan Allah Ta'ala tidak diciptakan. Kita makhluk ni diciptakan. Makhluk tu yang dinamakan sebagai al-alam. Allah Ta'ala yang mentadbir sekalian alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ini asma Allahul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dalam surah Al-A'raf. Bagi Allah Subhanahu wa taala ni ada nama-nama yang indah, yang baik. Al-asma jamak bagi isim, nama-nama al-asma. Al-husna yang baik, yang elok. Fad'uhu biha, maka hendaklah kamu berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik, dengan asmaul husna tu, berdoa. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kita harapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala
setiap masa. Di akhirat, sampailah kita masuk ke dalam syurga pun kita harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Malik yang Malik yang yang menguasai ataupun yang memiliki. Malik. Yaum, hari. Ad-Din, kalau dalam terjemahan tu dia tulis ad-din ni dengan makna pembalasan. Dalam qiraat yang lain dia baca Maliki Yaumiddin, dia baca pendek. Qiraat kita Hafs an Asim ni Maliki Yaumiddin. Sebab tu kalau kita dengar lah baca orang baca Maliki Yaumiddin, dia baca pendek, tu bukan qiraat, maknanya qiraat lain, bukan qiraat Hafs an Asim. Warash, qiraat Warash an Nafi', dia baca Maliki Yaumiddin. Malik maknanya yang memiliki. Malik maknanya raja. Al-Malik. Kalau raja dipanggil Al-Malik. Arab Saudi sebab tu dipanggil Al-Malik Fahad, Al-Malik Faisal, Al-Malik Salman. Al-Malik dengan makna raja. Dipanggil kerajaan Arab Saudi, Kingdom of Arab Saudi ni, Saudi Arabia ni dipanggil dalam bahasa Arab Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Al-Mamlakah. Jadi pemerintah di situ dinamakan sebagai Al-Malik. Dan di dunia ni banyak kerajaan di dunia ni. Orang berebut nak jadi raja, orang berebut nak dapat kuasa. Dah dapat kuasa pun berebut lagi. Nak jadi kuasa tu ada dekat tangan dia. Dan bila dapat kuasa, dia tak sedar diri, dia tak tahu ada Rabbil Alamin ni. Dia akan menyebabkan dia jadi lupa diri, sehingga dia tergamak untuk disebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi, kamu kena, rakyat semua kena sembah aku. Firaun. Kuasa, dia dapat kuasa mutlak. Dia boleh buat apa saja dia suka. Orang lain tak boleh bangkang dia. Dia lupa diri, jadilah disebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan, aku rabbukum, aku Tuhan kamu. Tadi Rabb dengan makna Tuhan yang mentadbir. Sebab apa? Dia rasa dia raja, dia yang menguasai manusia, dia yang menguasai Mesir. Alaisali mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Ini kerajaan Mesir ni ada, kamu lihat, aku menguasai kerajaan Mesir. Sungai ni mengalir di bawah kekuasaan aku. Ini Firaun. Dia tak sedar diri dia makhluk. Dia tak sedar diri dia ada Tuhan yang mentadbir sekalian alam ni. Dia tak sedar. Dan dia tak sedar satu masa nanti dia akan mati. Dia hidup kat dunia ni tak kekal. Bila mati nanti esok, pergi ke mana roh dia? Jadi apa pada diri dia? Yang mengaku, yang mendakwa diri sebagai Tuhan ni. Di dunia ni tu sebagai ujian Allah Ta'ala beri kekuasaan ni, dan kebanyakan kekuasaan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tak sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun. Kebanyakan yang dapat kuasa besar dunia ni. Nabi, Allah Ta'ala utuskan ramai Nabi yang ada kerajaan, yang ada kekuasaan. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dia menguasai dunia. Nabi Sulaiman bukan setakat alam manusia, alam jin pun dia kuasai. Tu Nabi Sulaiman. Zaman dia tak ada pembangkang. Siapa bangkang, dia maksudnya bangkang ni tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia hantar tentera, jatuh negara dia. Tu yang jadi pada kerajaan Sabak Balqis tu. Dia dapat tahu ada kerajaan yang tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia hantar surat suruh sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lawan, kami hantar tentera, kami takluk negara kamu. Tak ada pembangkang zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Nabi ni di Madinah. Maknanya dalam ramai-ramai Nabi, berapa orang Nabi yang jadi raja, yang ada kerajaan, yang ada kekuasaan. Baki Nabi yang lain dia jadi rakyat biasa. Nabi-nabi yang lain dia rakyat biasa. Jadi bila baca Maliki Yaumiddin ni, qiraat yang kita baca yang memiliki hari pembalasan, ataupun Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan,
Dia ada satu ayat dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala berfirman, bila semua manusia dah mati, hari kiamat semua dibangkitkan, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Hari di mana semua makhluk ni dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Limanil mulkul yaum. Mana-mana raja yang dia berkuasa, dia tak ingat Allah Subhanahu wa taala ni, apa perasaan dia pada waktu tu? Di dunia setakat dia dapat kuasa, bolehlah dia rasa aku raja, tak ada siapa boleh lawan aku, kuasa ada dekat tangan aku. Setakat mana kuasa yang ada dekat tangan dia? Berapa lama sangat? Kalaulah dia kata dia jadi raja seumur hidup sampai mati, lepas mati nanti esok dia jadi raja lagi? Tak ada. Bila dia tinggalkan dunia, dia jadi jenazah, bukan raja dah. Manusia, kita nama manusia ada roh, ada jasad. Bila roh berpisah daripada jasad, kita jadi jenazah. Raja ke, hamba ke, siapa ke, pergi ke tanah juga. Sebab tu bila dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa dia? Semua jawab lillahil wahidil qahar. Milik Allah Subhanahu wa taala, al-wahid yang esa, al-qahar yang maha perkasa. Jadi bila baca maliki yaumiddin ni, pada orang yang diberikan ujian sedikit, dia ada kekuasaan, dia tak semestinya dia jadi raja, tak semesti jadi Perdana Menteri, tak semesti jadi Menteri Besar. Kadang jadi bos di tempat sendiri. Dia bos dekat dalam syarikat dia ketua di jabatan dia. Dia kena ingat dia adalah mas'ul, dia adalah dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis Nabi SAW. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoalkan tentang apa yang kamu pimpin, berada di bawah pimpinan dia. Kalau dia ketua, paling tidak kita raja ataupun pemimpin, ketua keluarga. Ke akhirat nanti seolah Allah Ta'ala akan tanya, kamu jadi ketua keluarga, apa yang kamu buat untuk nak uruskan rumah tangga kamu? Akan dipersoalkan. Lagi besar kepimpinan, lagi berat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah Taala seru limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Bila kita baca maliki yaumiddin ni, raja-raja ataupun pemimpin, raja tak ada kot dengar saya cakap ni. Kan maknanya dia kena rasa bila baca maliki yaumiddin ni. Dia adalah makhluk, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dia bukan raja. Sebab tu dalam bahasa Melayu dia sebut apa dah? Duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda. Mungkin tuan-tuan pun biasa dengar apa maksud duli yang maha mulia ni. Duli diterjemahkan sebagai habuk duli. Yang maha mulia siapa dah? Allah Ta'ala yang maha mulia. Habuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dia tak ada apa pun habuk, apa nilai? Tak ada nilai pun. Yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Seri Paduka Baginda. Seri lah. Maknanya keindahan, kecantikan seri. Paduka tu kata diterjemahkan katanya capal ataupun kasut, selipar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata walaupun dia diangkat sebagai agung ke raja ke apa, dia tu duli, habuk pada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan kena jadi seri keindahan pada capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je nilai dah. Kena jadi seri, jangan sampai jadi duri yang menyakitkan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kasut lawa nampak lawa bila bertapak ni. Kalau jadi duri, pijak rasa sakit. Ni yang jadi pemimpin umat Islam ni, pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dia jadi seri pada kasut Rasulullah kan, ataupun dia jadi duri kepada kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila dipijak rasa sakit. Sebab di akhirat nanti esok akan ditanya. Ni maliki yaumiddin ni. Yaumiddin, hari pembalasan, ad-din. Apa makna ad-din? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din diterjemah sebagai agama di sisi Allah Ta'ala adalah Islam.
Tapi di sini dia terjemah ad-din pembalasan. Jadi ad-din ni makna pembalasan ke makna agama? Tu yang saya sebut tadi, kata ya, maknanya bahasa Arab ni ada banyak perkara yang bahasa lain dia tak mampu untuk nak terjemahkan, tak cukup, tak sampai. Sebab dalam bahasa Arab bila sebut ad-din, dia akan merangkumi makna tadi, makna agama, makna pembalasan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Kamu buatlah apa yang kamu nak buat, kama tadinu tudan. Macam mana kamu buat, begitulah yang kamu akan diperbuatkan. Kalau orang sebut kata karma, hukum karma, bukan hukum karma, itu sunnatullah dipanggil. Karma ni istilah bahasa, istilah agama lain, karma. Kita sebut sunnatullah. Kama tadinu tudan. Kamu buat macam mana dekat orang lain, macam itulah orang yang akan perbuat dekat kamu. Apa yang kamu buat, kamu akan dapat balik. What goes around, comes around, bahasa Inggeris kata. Apa yang kamu buat, kamu akan dapat. Kama tadinu tudan. Itu ad-din tu, pembalasan. Apa yang kita buat dekat dunia, balasan dia esok. Kalau tak kena dekat dunia, kena dekat akhirat. Itu yang dipanggil sebagai ad-din, hari pembalasan, hari kiamat. Dan ad-din juga dengan makna agama. Sebab tu bila sebut kata Islam, innad dina indallahil Islam, kita kena faham ad-din dengan makna bahasa Arab tadi. Tok Guru Haji Abdul Hadi selalu dia tekankan perkara ni. Tok Guru Haji Adi Awang selalu dia tekankan, kata kena faham ad-din ni bukan makna religion, bukan makna agama. Bukan sekadar makna religion, bukan sekadar makna agama. Dia ada makna way of life, makna cara hidup. Dia ada makna pembalasan. Bila sebut ad-din ni, bila sebut religion, agama, kita faham ada pelbagai agama yang boleh dipilih. Nak masuk Islam ke, nak keluar Islam, masuk Kristian ke, masuk Buddha ke, masuk agama apa ke, boleh pilih agama. Sedangkan agama ad-din ni bukan sekadar maknanya agama, dia makna cara hidup. Ad-din ni juga makna pembalasan. Bila sebut bahasa Arab, kita faham makna tu. Maknanya pandangan kita pun, perspektif kita pun akan berbeza. Ad-din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada engkau lah. Iyyaka na'budu, kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Mana iyyaka dia dahulukan maf'ul. Asalnya dia boleh dibaca na'buduka wa nasta'inu bika. Na'buduka, kami sembah engkau. Wa nasta'inu bika, dan kami minta tolong dengan engkau. Tapi bila didahulukan, kalau dalam bahasa Arab dia panggil maf'ul tadi, didahulukan iyyaka na'budu, hanya tu diterjemahkan hanya kepada engkau lah kami menyembah. Jadi kita tak sembah benda yang lain. Tu makna iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau na'buduka, kami menyembah engkau, mungkin sembah benda lain. Sebab tu dia tak gunakan na'buduka, dia iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Kalau nasta'inu bika, kami mohon pertolongan denganmu, dengan engkau. Jadi itu kenapa dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita sembah Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Dengan cara kita mohon doa, keyakinan kita, kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, na tu kami, ihdi, tunjukilah, beri hidayahlah, daripada perkataan hidayah, kepada kami as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim diterjemahkan dengan jalan yang lurus. Al-mustaqim ni dia datang daripada perkataan istaqama yastaqimu.
al-istiqamah fahuwa mustaqimun. Dalam surah, maknanya daripada perkataan istiqamah. Istaqama yastaqimu, masdar dia, kata terbitannya istiqamah, isim fa'il dia mustaqimun. Istiqamah pun orang Melayu guna, bila terjemah siratal mustaqim diterjemahkan jalan yang lurus, diterjemahkan. Ada tok guru dia baca tunjukilah kami jalan istiqamah, dia terjemah begitu, betul juga. Bila kita sebut jalan yang lurus, maka kita faham gitu. Bila sebut kata jalan istiqamah, dia dah rasa macam, sedangkan makna sama aja. Kita minta supaya kita beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala balik. Makna istiqamah ni apa? Dia betul, dia jalan betul, bukan belok-belok, bukan pusing-pusing, lurus betul sebagaimana yang Allah Taala tetapkan, dia berada dekat atas jalan tu. Setengah orang dia terjemah istiqamah sebagai konsisten. Bukan makna konsisten. Istiqamah ni bukan makna konsisten. Sebab kalau orang buat jahat, dia orang tak sebut kata dia istiqamah buat benda jahat. Dia ni seorang yang istiqamah isap rokok sebagai contoh. Orang tak sebut kata istiqamah. Ini istiqamah ni dia berada di jalan yang betul, buat perkara yang betul, istiqamah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Siapa ada golongan Allah Ta'ala kurniakan nikmat ke atas mereka ni? Bila kita sebut sirat, jalan, allazi, yang, an'amta, kamu kurniakan nikmat alaihim, ke atas mereka. Bila kita sebut kata nikmat ni, kita faham nikmat ni macam mana? Nikmat dunia lah, rumah besar, kereta besar, duit banyak, apa, tu di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan nikmat. Tu dunia. Nikmat ni adalah orang ataupun agama, istiqamah tadi tu nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dalam surah Al-Maidah. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan kepada kamu agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat aku ke atas kamu, wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala memperincikan, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, siapa yang taat Allah, taat dan Rasul, taat ke Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama dengan golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat ke atas mereka. Siapa dah? Minan nabiyyin was-siddiqin asy-syuhada as-salihin. Itu nikmat dah. Kita nak bersama dengan golongan yang bersama dengan Nabi, minan nabiyyin as-siddiqin, golongan yang membenarkan dakwah Nabi, asy-syuhada, orang yang mati syahid, as-salihin, golongan yang soleh ni. Setiap kali kita doa, kita nak berada bersama dengan kumpulan yang ini. Setiap kali kita baca surah Fatihah ni, tunjuk jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan salihin. Mereka ni lah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di syurga. Hidayah kena sentiasa minta. Dan perkara yang paling penting sekali dalam kehidupan manusia adalah hidayah. Tak ada duit boleh hidup lagi. Kalau sengsara hidup kat dunia, hujungnya mati. Tapi kalau tak ada hidayah, di akhirat nanti esok bila dibangkitkan, dia tak bersama dengan kumpulan yang diberi nikmat tadi, dia tak masuk ke dalam syurga. Tak ada hidayah, tak dapat hidayah Islam. Jawabnya, akhirat nanti esok kekallah dia dalam neraka. Sampai bila? Sampai bila-bila? Tak ada hujung, kekal dalam neraka. Sebab tu yang paling penting sekali adalah ihdinas siratal mustaqim. Nak minta hidayah ni. Tanpa hidayah, sesat. Hidup kat dunia kaya pun, jadi raja sekalian alam pun, tak ada makna. Mati, kekal dalam neraka. Sebab tak ada hidayah, tak dapat hidayah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang engkau murka ke atas mereka. Murka sebab dia tahu kebenaran tapi dia tak ikut. Itulah dapat gelaran murka, al-maghdubi alaihim. Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Dalam tafsir diterjemahkan antara golongan Allah Ta'ala murka ni golongan Yahudi.
dalam tafsir. Sebab mereka tahu kebenaran tapi tak mau ikut. Mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman, tak mau ikut. Kena golongan al-maghdubi alaihim. Kemudian waladdallin, golongan yang sesat. Sesat, tak tahu jalan kebenaran. Dia tak tahu kebenaran tu apa dah, tak tahu Islam tu apa dah. Dalam tafsir diterjemahkan golongan Nasrani. Sesat. Nabi Isa Allah Ta'ala utuskan sebagai Rasulullah, dia kata anak Tuhan. Sesat. Jadi itulah intipati surah Al-Fatihah yang setiap kali kita baca, dan dia mengandungi banyak, adalah hadis Nabi pun ni antara surah yang banyak hikmah dah, banyak fadilat dah. Jadi itulah, sekadar itu saja yang sempat kita kongsikan pada malam ini. Moga ada kebaikannya yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun, mohon maaf atas salah, ketelanjuran, tutur kata. Kita sudahi dengan bacaan doa, tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum.